Ya, kami prihatin itu semangat yang ditunjukkan oleh seluruh keluarga Malaysia untuk terus memberikan bantuan kepada mangsa-mangsa banjir di seluruh negara. Dan pada kali ini, kita nak membincangkan berkenaan hashtag Tim KKR Prihatin, iaitu memperlihatkan dan menonjolkan keprihatinan daripada Kementerian Kerja Raya. Ya, kita bersama dengan Yang Mufaggir Datuk Wan Ahmad Uzair bin Haji Wan Sulaiman, Ketua Setiausaha Kementerian Kerja Raya. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi Syafiqah, Munawar. Baik, terlebih dahulu kita nak ucapkan tahniah dulu di atas pelantikan sebagai KSU yang baru. Belum sempat bernafas, kerusi pun tak panas lagi. Nanti tapi terus turun untuk mesti banjir. Mungkin secara mukadimahnya kita nak mengetahui bagaimana sebenarnya situasi di KKR terlebih dahulu mengenai benda-benda banjir ini. Okey, terima kasih sekali lagi saya Syafiqah, saudara Munawar dan juga RTM atas jemputan KKR Prihatin pada pagi ini. Sebagaimana di kementerian-kementerian yang lain, apabila berlaku banjir yang luar biasa pada tahun ini, yang lebih teruk daripada tahun 1971, 1995, 1994, kalau tak silap saya 2001, pada 18 dan 19 hari bulan, iaitu 24 jam hujan berterusan, di mana saya dimaklumkan isi padu air hujan tu 24 jam sama dengan 1 bulan. 1 bulan. Jadi kita di tim prihatin JKR ni yang terdiri daripada kaki tangan JKR dan juga agensi di bawah JKR seperti JKR, CIDB, LLM dan juga badan-badan ataupun persatuan-persatuan di bawah KKR, iaitu Persatuan Kebajikan dan Sukan KKR, Puspanita, ahli Puspanita yang terdiri daripada isteri-isteri pegawai-pegawai dan sebagainya, dan juga tim surau KKR. Kita turun seawal 20 hari bulan untuk bantu masa banjir ini, atau kita bagi misi pasal banjir ini, di mana kita pergi scattered daripada 20 sampai 29 di Selangor, Negeri Sembilan dan juga Pahang. Sehingga 29 bulan, 19 yang melibatkan 1,000 lebih anggota lebih dah kita sukarelawan ataupun tim prihatin KKR. Sehinggalah pada 29 hari bulan, apabila diumumkan oleh Yang Berbahagia dan Seri KSN dan juga KPPA, di mana untuk lebih fokus dan lebih teratur misi pasca banjir ini, di mana setiap kementerian dibagi kawasan-kawasan yang tentu, designated area untuk kementerian untuk melaksanakan misi pasca banjir ini. Kita di KKR diberi di Hulu Langat. Kita tahu Hulu Langat di antara kawasan yang dilanda teruk banjir ini, dan kawasan yang kita dapat ini adalah kawasan di Seri Nading, berdekatan Sungai Lui. Ini kawasan yang serius, yang teruk di Selangor. Tak apa, kita terima, alhamdulillah. Jadi pada 4 hari daripada 30 sehingga 2 bulan, kita sebagaimana terdiri pada anggota prihatin yang terdiri pada pelbagai agensi dan persatuan dan konsesi-konsesi kita, konsesi Jalan Persekutuan, konsesi lebuh raya. Kita ada banyak konsesi lebuh raya dan sebagainya. Turun di satu tempat itu sejumlah hampir 1,922 lebih untuk membantu masa-masa banjir. Di antara aktiviti yang kita buat, sudah pastilah kita membantu masa banjir dari segi mencuci rumah, mencuci rumah individu, mencuci surau, mencuci dewan ramai, dan juga membasuh pinggan mangkuk, harta-harta benda, pakaian dan sebagainya lah. Anggota-anggota Puspanita basuh pakaian dan sebagainya. Dan juga kita memberi sumbangan yang berbentuk wang tunai, hasil collection kita daripada ahli-ahli. Kita bagi water jet, kita bagi beg sekolah untuk anak-anak, kita bagilah berbagai-bagai dan sebagainya. Dan kita juga, sebagaimana yang saya maklumkan tadi, kita ada kepakaran daripada konsesi ini. Kita membawa semua mesin-mesin daripada konsesi, jentera-jentera, untuk membantu mencuci longkang-longkang yang tersumbat dan sebagainya. Kita terpaksa minta kebenaran daripada tuan rumah atau mangsa untuk tebuk dia punya semen untuk kita tembakkan lumpur-lumpur. So alhamdulillah kita dah selesai dalam masa 4 hari, dan saya amat terima kasih dan terharulah kepada tim KKR yang membantu KKR di Seri Nading ini.
Di samping itu juga KKR tidak terlepas pandang atau alfa dengan CSR ini. Kita ada special team juga yang pasal ronda ke seluruh Malaysia yang terdiri pada JD daerah, pengarah negeri, JKR negeri untuk memantau. Ini tugas hakiki kita. Di samping CSR ini kita memantau, melihat infrastruktur yang rosak, yang membahaya kepada keselamatan. Dan kita akan ambil tindakan yang segera, terutama sekali infrastruktur yang memutus hubungan atau konektiviti dah terputus, yang mana sukar bagi keluarga-keluarga Malaysia ini keluar daripada tempat ataupun nak pergi ke rumah untuk mendapat barang keperluan dan sebagainya. Ini tugas kita. Maknanya kita di samping kita juga memantau sehingga kini dalam memastikan infrastruktur kita ini selamat dan untuk digunakan dan memulih secara secepat mungkin, sebagaimana yang disarankan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan juga Yang Berhormat Menteri Kanan Kerja Raya. Seperti yang Datuk nyatakan tadi, perhatian juga turut tertumpu kepada pembangunan infrastruktur yang terjejas akibat daripada impak pasca banjir ini. Dan saya difahamkan juga KKR pantas dengan melaksanakan ataupun mewujudkan Jabatan Bailey, jabatan mudah alih untuk membantu keluarga Malaysia yang terputus hubungan di setengah kawasan. Jadi penerangan daripada Datuk. Okey, kita tahu sebagaimana saya katakan awal tadi, pada banjir pada tahun ini, bencana pada tahun ini, yang paling serius adalah di Selangor, di Hulu Langat, kalau di Negeri Sembilan di daerah Jelebu, kan? Di Pahang mungkin di Temeloh, di Palipis dan sebagainya. Jadi apabila kita melihat atau kita membuat rondaan dan sebagainya, dan kita terdapat dua sungai jambatan yang runtuh akibat banjir besar ini, yang mana telah memutuskan hubungan atau konektiviti kampung di satu kampung untuk keluar, untuk hubungan keluarga Malaysia ini, dia tak boleh keluar langsung. Jadi pada ketika itu kita nak hantar makanan pun terpaksa guna perahu dan sebagainya. Sometimes kita nak pergi pun air laju tak boleh. Jadi dua jabatan ini, dua infrastruktur ini, terutama jabatan ini, yang mana saya rasa kita perlu laksanakan segera. Jadi kita menggunakan teknologi yang ada di KKR untuk percepatkan memulihkan hubungan di antara kampung dengan kampung yang lain ataupun di jalan besar dan sebagainya. Kita menggunakan Jabatan Bailey. Jabatan Bailey ini adalah satu jabatan yang menggunakan konsep ABS, di mana kita membawa loose jabatan itu daripada store kita di store JKR. Kita ada 4 kawasan, kalau tak silap saya, yang store kita yang ada Jabatan Bailey ini ikut daerah, ikut zon, mana kita bawa ke situ dan memasang di situ. Jabatan Bailey yang kita buat di di Hulu Langat, iaitu di Sungai Lui, iaitu di mana jambatan yang menghubung kampung di Sungai Lui itu, di mana jabatan di Sungai Langat, kalau tak silap saya, ataupun Sungai Pongsun, di mana memutus hubungan. So kita laksanakan, dan jabatan itu kita bawa daripada Petaling, dekat Petaling, bukan di sini Hulu Langat. Hulu Langat tak ada. So kita bawa dari Petaling, kita bawa pada 1 hari bulan, sebab dah kritikal. Memang orang kampung itu dah terperangkap, dah tak boleh nak keluar. So kita membawa, dan Jabatan Bailey dipasang di situ. Jabatan Bailey ini, saya katakan tadi, konsep ABS, dan dia perlu dipasang oleh pakar. Dia tidak boleh oleh pegawai-pegawai biasa. Kita ada lebih kurang 14 pakar di Petaling yang terlatih untuk memasang Jabatan Bailey ini. Dan dibantu oleh tentera. Dalam hampir 20 orang tentera yang bantu kita, dan tentera ini juga adalah pakar dalam Jabatan Bailey ini. Kita tahu tentera memang dia pakar Jabatan Bailey. Kalau dulu masa perang, dapat preparation untuk perang, nak naik kereta kebal dan sebagainya. Jabatan Bailey ini memang kuat. Jadi kita terpaksa guna pakar itu, dan yang tertib kita, dan pakar itu memasangnya pada 1 hari bulan dan siap untuk boleh dilalui pada 2 hari bulan pagi. Dalam satu hari? 1 hari je dia pasang. Tapi siap sepenuhnya apabila Yang Berhormat Menteri pergi. Waktu itu dah boleh lalu, tetapi tidak siap sepenuhnya sebab kita dah siap itu, kita kena buat jalan kan untuk naik dan sebagainya. Jadi sebelum siap itu, pihak JKR terpaksa menggunakan mengeluarkan arahan kepada kontraktor yang pakar untuk membuat abandonment, ataupun kita panggil macam platform untuk nak letak jambatan tu. Kalau platform itu tidak kuat,
mungkin boleh runtuh lagi kalau ada air laju dan sebagainya. Jadi perlu buat kepada kontraktor-kontraktor yang mahir dalam itu. So pada ketika itu, sebagaimana yang disarankan oleh Yang Berhormat Menteri dan Menteri Kanan, menggunakan, maknanya kita tidak boleh tunggu, tak boleh tangguh, dan menggunakan apa kaedah yang ada untuk perolehan dan sebagainya. So kita terpaksa bagi arahan kerja mungkin di bawah IP55 dan sebagainya untuk kontraktor buat dulu dia punya abutment itu, dan sehingga kita pastikan abutment itu selamat digunakan, barulah kita letakkan jambatan yang dah siap pasang itu letak situ. Jadi pada 4 bulan pagi yang sudah jambatan itu siap sebenarnya. Sekarang dah boleh lalu, even lori 8 tan pun boleh lalu jambatan itu. Dah siap. Dan satu lagi adalah di Sungai Bemban di Negeri Sembilan, yang juga pada ketika ini sedang dilaksanakan pembinaan abutment. Sungai itu agak lebih besar daripada Sungai Pongsun dan Sungai Langat itu. Jadi kita dijangka siap abutment itu pada 17 bulan, dan 24 Januari disangka insya-Allah kalau cuaca bagus, 24 Januari Jabatan Beli di Sungai Bemban di Negeri Sembilan akan siap. Ada tak lagi kawasan-kawasan yang mungkin menjadi tumpuan untuk membuat jambatan beli? Sebab kalau kita boleh lihat sekarang ni Jabatan Met pun dah berikan ramalan-ramalan gaji cuaca kan. Jadi bagaimana pihak KKR melihat ini? Kita ada yang mungkin kita rasa high risk untuk berlaku. Sekarang ini kita dalam proses kita dah kekurangan jabatan beli di 4 store JKR dah kosong, dah zero, jabatan tak ada. So kita dah mohon peruntukan daripada MOF, dan saya dimaklumkan oleh rakan saya dah insya-Allah akan luruskan, dan kita akan sedang membuat pembelian untuk kita letakkan di store-store yang ada mungkin kita rasa kritikal, mungkin kawasan itu mungkin berlaku banjir besar dan mungkin berlaku keruntuhan jambatan di daerah itu. Kita letak mungkin di kawasan-kawasan berdekatan. Kalau melihat pada taburan hujan sekarang ini, dia bukan saja meresapkan infrastruktur seperti jalan raya, jambatan, tetapi juga kesannya kepada cerun-cerun. Sebab kalau kita lihat banyak yang tanah runtuh. Jadi bagaimana sebenarnya KKR bersiap siaga dan juga membantu mereka yang terkesan akibat cerun ini? Okey, cerun ni cerun ini adalah cerun ni kita satu, kalau kita tengok apa yang berlaku sekarang ini di Simpang Pulai Glen Highland kan, banyak cerun-cerun yang runtuh, yang mengorbankan nyawa dan sebagainya. Cerun ni kadang-kadang bukan musim hujan, selepas hujan tak jatuh. Dan dia tak runtuh, lepas hujan baru dia runtuh. Betul. Jadi untuk cerun-cerun ini kita pertama apabila musim hujan, dan kita pun selalu buat rondaan, KKR buat rondaan, especially musim terkujuh ini, musim termunik, kita akan ronda untuk pastikan cerun-cerun itu selamat. Kalau ada cerun yang mungkin ada keretakan, tiba-tiba tak ada air pun di situ basah, kan? Mungkin dia ada air keluar daripada tanah-tanah di cerun itu. Ini mungkin satu tanda-tanda yang cerun tu berlaku kelonggaran tanah di situ, dan akan berlaku keruntuhan. So kita perlu membuat tindakan preventif. Kita akan terpaksa menggunakan peruntukan yang sedia ada di mana-mana pun untuk dapat untukkan tindakan preventif untuk menghalang daripada cerun tu runtuh. Bila cerun tu runtuh, tindakan kita pertama, kita sama ada cerun ke jalan dan sebagainya, pertama kita kena letak amaran. Apa tanah runtuh di hadapan ke cerun runtuh di hadapan, bahaya dilalui. Sometimes kita tidak boleh nak halang kerana cerun runtuh rumahnya kat sana. Betul. Dia nak kena pergi. Betul. Tapi at least kita bagi amaran supaya dia berhati-hati nak pergi ke situ. Selepas kita meletakkan tanah runtuh di hadapan, so pihak tim kita JKR sebenarnya akan pergi, akan buat, kita akan tengok laluan alternatif. Laluan alternatif mungkin jalan runtuh, dia ada jalan lain nak pergi rumah dia. So kita kena maksudkan, tak kisahlah kalau jalan raya kan, di mana highway kan, semua kita akan adakan, kena cari alternatif. Alternatif ini kita kena buat segera, kita kena war-war segera kepada orang ramai melalui media massa, media sosial dan sebagainya, Twitter kita, Facebook, akan berlaku. Ini jalan alternatif sebab kita nak adakan proses clearance, nak membersihkan tanah-tanah runtuh dan sebagainya, nak pastikan cerun tu di kawasan laluan tu terselamat atau tidak. Kan dah pasti selamat, dah semua kita beri selamat,
tercuci, baru kita buka laluan. Dan buka laluan dalam masa yang sama juga, kita mohon peruntukan daripada kerajaan untuk membuat laluan baru, untuk membuat jabatan baru dan sebagainya. Baik. Datuk, itu tindakan langsung sekiranya berlaku cerun runtuh dan sebagainya di satu kawasan berisiko tinggi. Jadi bagaimana dari sudut perancangan pada masa jangka panjang untuk masa hadapan nanti dari sudut bagi mengelakkan kejadian tanah runtuh ini berulang, khususnya dalam musim banjir ataupun musim tengkujuh ini, Datuk? Okey. Sebab itu saya kata pada musim itu saya katakan pada awal tadi, pertama saya minta supaya JKR di negeri, JKR di daerah pada musim kedepannya kena buat rajin berondaan. Dan kalau ada tanda-tanda cerun yang ni, kita pergi secara direct, kita buat visual inspection. Visual inspection, kita tengok dan sebagainya. Dan kalaulah ada tanda-tanda saya kata tadi, kita kena bagi amaran awal kepada orang supaya jangan pergi. Contohnya macam ni kan, tidak boleh pergi ke jalan ke mana lain melalui jalan simpang pulai. Kena kemungkinan tanah runtuh. So kita kena war-warkan, kena bagi tahu kepada orang ramai melalui media massa dan sebagainya. Jadi selepas itu kita sebagai dia sama dia punya prosedur macam daftar runtuh. So kita bagi jalan alternatif. Kita akan pergi. Kita akan pergi, kita membuat penyelenggaraan preventif, negara dan sebagainya untuk pastikan cerun selamat atau jalan selamat. Dan setelah kita pastikan selamat, barulah kita benarkan orang lalu. Mana orang ramai lalu di kawasan tersebutlah. Dan kita juga samping itu juga dengan musim hujan ini kita mungkin kita letakkan tolak hujan dan sebagainya dengan cara-cara tertentu yang teknikal di pihak JKR buat untuk kita nak pastikan bahawa benda apabila berlaku saja banjir-banjir besar ataupun hujan mungkin melebihi daripada tahap biasa dan tidak berlaku keruntuhan ataupun pemendapan jalan ataupun keruntuhan jalan, especially jalan-jalan yang tepi sungai. Kita tak boleh agakkan macam di Hulu Langat. Bila sungai air besar, tempat bend itu, jadi ombak itu besar, dia sampai sehingga jalan kita. Dan kita nak buka jalan pun kadang-kadang kita terpaksa tengok sama selamat atau tidak. Kalau kata selamat, kita buka satu lorong supaya memudahkan orang, kan? Jadi kita kena pastikan betul-betul selamat, barulah kita membenarkan orang ramai lalu di kawasan tersebut. Dalam pada menghadapi bencana banjir ini, kita boleh lihat salah satu lagi inisiatif yang dilakukan oleh pihak KKR ialah bilik gerakan bencana. Datuk boleh huraikan apa di antara peranan bilik gerakan bencana ini? Bilik gerakan bencana atau kita dengan Big Band. Big Band ini kalau tak silap saya, kita lancarkan pada tahun, saya tengok 2008. Big Band 2008, sebelum masuk KKR lagi lah. Jadi dia Big Band ini merupakan satu one stop center yang mana untuk kita salurkan maklumat kepada orang ramai, terutama musim-musim banjir ini. Musim banjir ini di mana ada je musim banjir, ada je satu contohnya banjir di satu tempat, bilik Big Band terus dibuka. Boleh terus buka, iaitu pada ini kita tahap 1. Tahap 1 ni tidak kritikal. Maknanya kita tahap 1 ni kita buka ni daripada pukul 5 hingga pukul 8 hingga pukul 5 petang saja. Tahap 1. Betul pukul 8 hingga pukul 5 petang saja. Jadi sebelum itu Big Band ini kita di Ibu Jabat kita ada 24 sekretariat. Jadi banyak sekretariat kita. Maknanya kalau sekretariat ni dah habis, sekretariat ni akan ganti 24 jam. Di samping 24 sekretariat di Ibu Pejabat, kita ada 26 di negeri. 26 di negeri dan 172 di daerah. Daripada JD ini ketuai oleh JD, dia orang rendah dan melaporkan kepada Big Band di negeri dan terus ke pusat lah. Jadi itu tadi, itu yang Big Band kita. Saya katakan tadi kita ada tahap 1, tahap 2, tahap 3 kan. Tahap 1 24 jam, tahap 1 maknanya 8 hingga pukul 5, di mana kita memantau mungkin dalam satu saja berlaku banjir kan, banjir kilat dan sebagainya. Dan laporan kita hantar pada tahap 1, kita hantar 2 laporan. Bukan laporan, kita keluarkan 2 laporan untuk dalam sosial media dan sebagainya untuk makluman orang ramai. Iaitu laporan pada pukul 10 dan laporan pada pukul 2 petang. Itu tahap 1. Tahap 2, apabila berlaku lebih daripada 2 tempat berlaku banjir.
berlaku banjir ke, berlaku bencana dan sebagainya. Ini kita buka daripada pukul 8 pagi hingga pukul 12 malam. Ini laporan, 4 kali kita akan keluarkan laporan. Kita akan hantar laporan untuk orang ramai dan juga untuk pihak kerajaan dan sebagainya. Iaitu pada pukul 10 pagi, pukul 2 petang, pukul 6 petang dan pukul 10 malam. Jadi bagaimana Datuk, kalau sekiranya ada dalam kalangan orang awam kita yang terjejas pasca banjir ini yang ingin membuat aduan berkenaan infrastruktur di kawasan mereka, adakah mereka terus saja ke bilik gerakan? Cuma saya nak terangkan satu lagi, tahap 3 ni. Tahap 3 yang kita apply sekarang. Tahap 3 ni lebih daripada 2 tempat. Ini 24 jam. Yang mana kita make use semua, membalas semua sekretariat kita tu untuk bertugas 24 jam ini. Ini 24 jam di mana laporan kita hantar 6 kali. Untuk makluman kepada NAKMA, kepada MKN, kepada PDRM, kepada semua. Kita hantar. Mana tempat kritikal, mana yang mungkin berlaku tanah runtuh. Ini kita hantar. Sebab itu apabila berlaku tanah runtuh, tindakan agensi kerajaan pengurusan cepat sebab kita dah hantar. Ini laporan kita keluar pada pukul 8 pagi, pukul 2 petang, 6 petang, 10 malam, 2 pagi, 6 pagi. Itu berkenaan bilik gerakan banjir lah. Bilik gerakan banjir. Yang beroperasi 24 jam. Ya. Dan orang ramai boleh dapat maklumat terus daripada Bitman kita dengan menelefon nombor 03 26107727. Seperti mana yang Munawar katakan tadi, orang ramai juga sebenarnya pantas untuk memberi laporan sebenarnya sebab sekarang ini mereka terus membuat aduan di Instagram, di Twitter, TikTok pun ada. Kadang-kadang orang hashtag KKR ni. Jadi sebenarnya di platform yang mana yang paling sesuai supaya lebih cepat sebenarnya maklumat itu sampai ke KKR? Kalau cepat ni maknanya kita ada Twitter kita ada Facebook kita dan kita ada nombor telefon ini. Dalam masa sama pun kita ada tim untuk nak memantau semua laporan-laporan di sosial media ni. TikTok lah apa kita dapat segera. Alhamdulillah. Untuk masa sekarang ini Datuk, bagaimana situasi laporannya dan apa tindakan daripada KKR? Laporannya memang ada dan tindakan kita akan buat tindakan segera. Maknanya kalau katalah berlaku sampai dekat ibu pejabat, berlaku di daerah Jelebu. Tindakan kita akan maklum kepada JD daerah Jelebu untuk tindakan dan kita maklum kepada negeri. Kerana setiap daerah kita ada pejabat JKR kita yang diketuai oleh jurutera daerah. Datuk, kita menilai situasi semasa pasca banjir ini. Banjir yang melanda negara kita pada kali ini cukup luar biasa, Datuk. Dan banyak infrastruktur yang cukup terjejas dengan teruk dalam situasi sekarang ini. Dan kita difahamkan juga sebelum ini Datuk ada menyatakan kos bagi Kementerian Kerja Raya membaiki infrastruktur yang rosak akibat banjir di seluruh negara menelan ataupun mencecah sehingga 1 bilion ringgit, Datuk. Jadi bagaimana? Dari sudut misi pemulihan infra pasca banjir ini, bagaimana Datuk? Saya dah berbincang dengan yang berhormat Menteri Kanan. Dia amat concern tentang ini dan dia minta arahan kepada saya dan KPJKR Datuk Zul untuk membuat tindakan segera. Ini selaras dengan saranan TM. Kita telah mengambil tindakan segera terhadap kawasan-kawasan ataupun lokasi-lokasi yang wajib dilaksanakan. Contohnya putus hubungan. So keluarga Malaysia ni tak dapat nak bergerak. Putus hubungan menambahkan tindakan segera di mana kita peruntukan sedia ada dahulu yang ada di kementerian. Yang dah mana peruntukan dibagi untuk mungkin projek-projek yang lain, untuk penyelenggaraan yang lain, tetapi kita melihat ini lebih kritikal dan kita gunakan ini. Ini pun yang Perdana Menteri minta dan selepas ini kita kena minta semula daripada kerajaan, daripada MOF untuk nak bagi balik untuk nak berikan projek-projek yang tertangguh akibat kita dahulukan projek-projek kritikal ini. Tinggal ini kalau tak silap saya, sebenarnya yang berhormat Menteri Kanan kata, kita dah hampir kat 60 juta, 58.9 juta kot kita dah keluar pun, dah mula kerja untuk baiki pulih infrastruktur yang rosak yang wajib dibaiki, dilaksanakan. Bila kita bercakap mengenai Hulu Langat, kalau kita lihat ada 34 unit rumah di sana yang memang total loss, memang rosak teruk. Jadi mereka bakal menerima rumah kekal banjir. Mungkin Datuk boleh berikan perincian mengenai rumah kekal banjir ni. Kita dah, yang berhormat Menteri Kanan dah cadangkan kepada pihak kerajaan, kepada kabinet, mungkin dibincangkan dalam kabinet hari ini mungkin ini. Memang
memang kita dah keluar. Kita JKR dah come out dengan plan kita untuk mengganti rumah-rumah ni. Yang Amat Perdana Menteri pun pernah jumpa bagi tahu saya sewaktu pertemuan Yang Amat Perdana Menteri dengan tim-tim sukarelawan dengan semua KSU, dia kata saya KKR kena tengok. Kita mungkin ada peruntukan, kita ada 3 peruntukan yang diumumkan oleh Yang Amat Perdana Menteri, 5,000 untuk cash kepada mangsa-mangsa banjir yang mana mengalami kerosakan kecil. Dan kita ada baiki sehingga 15,000. Dan kita ada pinaan kekal sehingga 56,000. Kan? Yang baiki ni itu yang pihak kita, pihak Yang Amat Perdana Menteri minta kita tengok, sebab you estimate betul-betul. Dia tak mahu nanti hanya pintu atau tangga saja yang buat kerja rosak. 2-3 kali pula. Rosak, kita bagi 15,000 juga. Sedangkan yang lain tak dapat. Itu kita kena fair lah. Ini yang Amat Menteri supaya kita fair. Kita bagi yang betul-betul. Yang betul-betul perlu, yang betul-betul rosak. Tak apa. Itu untuk baiki. So JKR insya-Allah kalau diminta dan sebagaimana yang disarankan, kita akan bantu, kita akan turun, saya pun dah minta Datuk Zul untuk maklumkan kepada JD daerah untuk tindakan proaktif, dapatkan maklumat mangsa banjir ini daripada pejabat daerah untuk kita buat estimate lebih awal. Kan? Jadi untuk rumah ni kita Yang Menteri Kanan telah minta supaya kita come out dengan 2 jenis. Satu, rumah yang bertiang. Yang bertiang ni kita terpaksa buat bertiang, kita takut. Kalau kita buat yang landed, kalau dia tepi sungai, kalau air pasang lagi, kalau banjir lagi, kemungkinan kemungkinan kalau banjir kecil pun dia boleh masuk 1 kaki atau 2 kaki. Betul. Jadi kita buat maknanya walaupun murah 56,000 kan, tapi mungkin akan memberi kerana musim hujan ni kan, hujan lebih. Tengok saya pergi Ulu Langat itu hujan 2 jam pun dah naik air dah 1 kaki. Sebab itu dia tak sangka, sebab dia biasa macam tu. Tapi air masuk rumah. Sebab itu kita minta supaya dibuat yang bertiang. Bertiang ni agak tinggi sikitlah. Kos dia 70 lebih. Lepas itu tak apa, kita terpulang kepada pihak kerajaan, dan saya mungkin katalah pihak kerajaan meluluskan 56 ni, saya rasa dah dikatakan oleh Yang Amat Menteri PM kan, Yang Amat Muhammad PM. Contohnya kalaulah dia nak buat, mungkin dia boleh tambah sendiri ke, atau mungkin kerajaan negeri bantunya. Ini bagi pandangan saya lah. Tapi apa-apa pun keputusan ini akan ditentukan oleh pihak kerajaan. Baik. Yang pastinya peruntukan untuk bantu bangsa banjir tu kerajaan ada sediakan untuk bina rumah. Alhamdulillah. Itu merupakan satu pengharapan daripada mangsa-mangsa banjir dengan inisiatif-inisiatif dan juga bantuan-bantuan yang telah diberikan oleh pihak kementerian dan khususnya daripada Kementerian Kerja Raya. Dan juga kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Datuk Wan Ahmad Uzir bin Haji Wan Sulaiman, Ketua Setiausaha Kementerian Kerja Raya, atas perkongsian pada hari ini, Datuk. Kita harapkan semoga bantuan dan juga keprihatinan ini akan terus berterusan, dan semoga melalui inisiatif ini mangsa banjir di luar sana akan terus kuat menghadapi situasi dan juga ujian ini, Datuk. Kita sama-sama doakan, insya-Allah. Selepas ini kita nak melihat ramalan kaji cuaca. Yang ini juga penting untuk KKR ya, Datuk. Bagaimana sebenarnya cuaca hari ini? Kita nak terus saja bersama dengan rakan kita di Jabatan Meteorologi Malaysia.